Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi walaupun tak ramai masuk, tak apa sebab kita teruskan. Yang lain boleh tonton rakaman ya. Yang lain boleh tonton rakaman. Jadi apa yang saya nak share hari ini ialah bekas semayan yang saya tunjukkan minggu lepas. Jadi minggu lepas saya ada dua bekas semayan. Dua bekas semayan. Satu tu saya letak tempat yang biasa, yang cantik. Satu lagi yang panjang kan. Ingat. Inilah bekas yang minggu lepas tu yang tumbuh panjang. Jadi bekas ni, ini sengaja lah saya letak sengaja sebab saya nak tunjuk tentang penjagaan ya. Jadi bekas ni saya letak di bawah pokok dan kalau diperhatikan dia bekas minggu lepas saya tunjukkan dia panjang ya, panjang lonjong sebab tak terima cahaya. Jadi saya kata cara kita nak tahu pokok kita sihat ialah subur, kita ukur panjang. Kita ukur panjang daripada satu hujung ke satu hujung lagi. Dan panjang ini mestilah kurang daripada 3 kali tinggi pokok. Jadi sekarang kalau kita perhatikan, tinggi pokok 1, 2, 3, dan ini 4 kali. Yang ini 4 kali. Tinggi 4 kali, lebar. Jadi maknanya yang ini pun tak elok lah. Tak elok. Jadi bila tak elok, maksud dia kebiasaannya kita buang aja. Kita buang aja. Tapi yang ini minggu lepas pada saya tunjuk, saya simpan lagi sebab saya nak tunjuk kesan dia. Kesan kalau tumbuh panjang. Jadi kalau perhati sini, nampak ya? Kebanyakannya mati dan dia mati sekerat kering. Dia mati sekerat kering dan pokok tu mati. Dia macam tumbang. Nanti saya ambil, saya cabut sikit. Maknanya anak pokok ni dia naik cantik, kemudian atas dia kecut, tengah-tengah dia tumbang. Jadi pokok dia, bahagian daun dia kering lah. Kering dan mati. Jadi dia macam ni. Yang ini satu. Ini satu lagi. Yang ini ada 3. Perhati ya. Ada 3 ya. Dia naik, kemudian dia kering atas, kemudian dia mati. Jadi ini sebenarnya adalah penyakit. Penyakit. Penyakit ini dikenali sebagai, kalau bahasa Inggeris dikenali sebagai damping off. Kalau dalam bahasa Melayu dia dikenali sebagai reput batang, penyakit reput batang. Jadi disebabkan oleh dia terdedah panjang, jadi risiko untuk kena penyakit tu tinggilah. Jadi apa yang berlaku sekarang? Sekarang ialah musim hujan, musim terkujur. Jadi saya purposely saya letak dekat luar sebab saya nak tunjuk kesan apabila tanah terlalu lembap. Jadi bila tanah terlalu lembap, apa yang berlaku ialah kulak. Sebab dia macam ni kan. Yang ni dalam tanah, ini pokok tinggi. Bahagian atas ni bila kena hujan dia akan terpercik, tanah akan terpercik kena pada batang. Jadi kulak ni dalam tanah dia okey. Dalam tanah dia okey sebab dia adalah sebahagian daripada pengurai. Tapi kalau dia keluar daripada tanah, dia kena pada pokok, kena pada batang pokok, itu tak okey. Itu tak okey. Jadi pokok dia akan makan dan dia akan matilah. Pokok akan mati. Jadi penyakit ni dikenali sebagai penyakit reput batang. Yang pertama. Yang kedua, disebabkan pokok ni terlalu lonjong, terlalu tinggi, dia mudah tumbang. Mudah tumbang dan dia mudah patah. Jadi sebab tu kalau kita tanam, kalau kita secara tak sengaja kita letak tempat yang teduh dan pokok tu tumbuh 3 kali lebih tinggi daripada lebar dia, tinggi dia tu 3 kali, melebihi 3 ya. 3 tu kira okey lagi. Melebihi 3 macam yang inilah, yang lonjong ni. Jadi seelok-eloknya ini nampaklah. Ini ya. Lonjong tinggi. Tak nampak ya. Dia apa yang berlaku ialah pokok tu akan mudah patah masa kita alih. Satu. Yang kedua, dia mudah kena penyakit. Dia mudah kena penyakit. Jadi kalau kena penyakit, maknanya tak ada gunalah kita simpan kan.
Okay. Tapi yang ini pun saya masih lagi nak simpan sebab saya nak tunjukkan. Okay. Tapi kalau dalam keadaan biasa, yang macam ni kita buang. Okay. Kita buang. Maknanya apabila kita menyemai, yang pertama sekali yang kita perlu buat ialah kita perlu pastikan bila dia bercambah, okay, bila dia bercambah, dia terima cahaya yang cukup. Walaupun saya kata masa keluar benih pertama, iaitu yang sepasang yang ni, yang sepasang ni, dia belum lagi fotosintesis, tapi pokok tu dia nak belajar cari cahaya. Dia sebab dia nak sedia untuk fotosintesis. Okay. Dia apa yang berlaku ialah dia akan cari cahaya. Jadi kalau cahaya tak cukup, dia akan tumbuh panjang. Okay. Penyakit reput batang itu adalah penyakit utama sebenarnya. Kalau kita berkebun, kalau kita menyemai lah. Kalau kita menyemai, itu adalah penyakit utama. So, apa yang saya maksudkan adalah penyakit utama? Maksud ni kalau ikut data, okay, daripada buku yang kajian tentang berkebun, dia kata 80% daripada cambahan yang fail, yang gagal adalah disebabkan oleh penyakit reput batang. Daripada 100 pokok yang mati tu, 80 adalah mati kerana penyakit reput batang. Jadi bila pokok kena je penyakit reput batang, kita dah tak boleh selamatkan. Okay. Jangan buang masa. Sebab ada, saya perhati dalam Facebook, ada yang suruh letak macam-macam lah, suruh spray tu, spray racun kulat lah, apalah. Jangan. Okay? Jangan. Itulah kaedah yang tak betul. Penyelesaian yang segera. Penyelesaian segera untuk pada masa tu, tapi pada masa yang akan datang, dia akan menyebabkan masalah yang lain. Okay, masalah yang kedua. Okay, yang ni pun saya letak dekat luar. Sebab kita nak tengok apa yang akan kacau pokok ni. Okay. Mati. Sebab tujuan kelas ni kan kita nak belajar kan. Kita nak belajar. Jadi kalau kita tak belajar daripada yang perfect je, kita start dengan yang masalah. Jadi apa masalah kita selesaikan. Jadi kalau ada satu lagi masalah, kita tengok anak pokok kita jadi macam ni. Okay. Jadi macam ni. Dia tumbuh. Okay. Ada yang tanya, cikgu kalau macam ni, kalau saya simpan, tumbuh lagi tak daun? Tak tumbuh dah. Okay. Sebab tunas daun dah kena makan. Sebab ni bahagian peringkat pertumbuhan kan. Jadi, apa yang berlaku sini? Saya angkat ya. Okay. Kalau putus ni dekat bawah sampai habis, itu tanda dia dimakan siput. Itu tanda dia dimakan siput. Jadi kalau ada masalah siput, maghrib ke ataupun lepas hujan, bawa satu beldi, kutip siput tu. Okay. Kutip siput tu. Tak perlu meracun ya, tak perlu meracun sebab kita tanam dalam bekas je kan. Okay, kita tanam dalam bekas saja, jadi kita tak perlu meracun. Sekiranya kita ada kebun yang besar yang kita memang tak daya nak meracun, barulah kita guna pellet siput, pellet racun siput iaitu metal dihide. Okay. Tapi kita kan nak tanam dalam pasu je ataupun tanam tepi rumah je. Okay. Jadi masalah siput ni kita boleh selesaikan dengan kutip je sebab dia kita boleh nampak ya, kita boleh nampak. Cuma sekarang masa mana dia keluar? Dia biasanya keluar waktu malam. Tapi yang ini bukan siput. Okay. Ini bukan siput. Ini dia gigit bahagian atas ya, bahagian atas. Okay, kalau kita ada masalah macam ni, masalah dia ialah tikus. Masalah dia ialah tikus. Jadi tempat saya ni sebenarnya baru-baru ni ada investasi tikus. Bukan di kebun ya, di bahagian dapur. Jadi kita dah clear, bila kita clear, tikus tu lari keluar. Okay, bila dia lari keluar, dia nak makanan, tak ada dah. Apa yang dia buat? Dia makan cambahan lah. Okay, jadi cambahan, sebahagian daripada cambahan rosak. Okay. Sekarang ni, kalau kita ada masalah tikus, okay, tikus ni biasanya dia keluar malam. Okay. Tapi kucing pun, dia haiwan nocturnal, iaitu dia pun keluar malam. Jadi kalau kita ada bela kucing, masa ni lah kalau kita nak lepaskan kucing waktu malam. Okay. Jadi cara penyelesaian tikus ni,
Maknanya kalau kita ada menyemai, kita mesti letak di tempat yang tikus tak boleh sampai. Ataupun tikus tu kita selesaikanlah, letak perangkap ke, okey. Kita bagi dia racun ke, okey. Tapi kalau macam saya tak buat lah. Okay, sebab sebenarnya rumah ni ada kucing. Saya bela kucing. Kucing tu banyak. Cuma masa dia menyerang ni, kucing ada dalam rumah. Jadi sekarang apa yang saya buat? Malam, okay, semua kucing kena keluar buat kerja lah. Okay, keluar buat kerja. Tapi bila kita bela kucing, kalau kita nak suruh dia memburu, kita jangan pula letak loceng dekat tengkuk dia. Sebab kalau kita letak loceng dekat tengkuk dia, dia tak boleh memburu. Sebab bila dia nak baru, sebab kucing ni, dia serang hendap ya. Cara dia tangkap mangsa ialah dia menyorok, mangsa dekat, dia dah sure dia dapat, baru dia lompat. Kalau dia ada loceng, okay, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab bila dia nak lompat, loceng tu bunyi, tikus akan sedar. Okay. Okey, jadi ini satu daripada masalah. Okay. Yang lain, maknanya kalau pest yang pest, serangga perosak ke apa, nanti kita bincang. Jadi tikus ni kira lain lah daripada biasa ya, lain daripada biasa. Sebab kalau di perkara masa ini sebenarnya tak ada masalah tikus. Okay. Sebelum ni tak ada. Sekarang ni pun tak ada sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya dah selesaikan, dah settle lah. Sebab hari tu, bila kita sedar dia ada, dia lari, kita biarkan dulu. Okay. Bila dia serang, then kita ambil tindakan lah. Okay. Senang je lah, saya lepas kucing lah. Okay. Jadi, yang macam mana yang cantik? Pokok yang cantik lebih kurang macam ni. Okay. Ini dah minggu kedua, saya kata bila dah minggu kedua, kalau dia dah tumbuh daun ketiga dan keempat, dah boleh alih. Okay. Daun ketiga dan daun keempat dah boleh alih. Jadi yang ni dah boleh alih lah. Okay. Dah boleh alih. Tapi saya akan biarkan minggu depan. Seminggu lagi saya biarkan. Okay. Sebab apa? Sebab yang ni saya biarkan dekat hujan. Jadi tanah terlalu basah. Okay. Tanah terlalu basah, kalau saya nak alih, dia akan keluar. Akar tu akan keluar daripada tanah. Jadi kita akan rosakkan akar rambut. Sebab ni masih kecil lagi kan. Jadi apa yang saya buat, saya akan tunggu 1 minggu lagi. Jadi untuk yang ni, tanah dah kena hujan dia sampai ke bawah. Jadi apa yang saya buat, saya topak je tanah semayan. Jadi inilah tanah semayan yang saya guna. Dia lain daripada tanah pasu. Okay, dia berbeza. Sekarang saya letak je untuk tutup bahagian dasar dia tu. Okay, jadi macam ni. Ya. Jadi untuk dapatkan anak pokok, kita ada beberapa cara. Jadi cara yang saya bincang minggu lepas ialah saya ambil benih daripada buah yang saya beli di pasar raya. Okay. Itu satu cara. Okay. Cara yang kedua, kita beli benih. Maknanya kita semai dengan benih. Okay. Ada orang, dia nak cepat. Okay. Dia nak cepat. Bila nak cepat ni maksudnya kita tak nak bahagian bercambah ni, biasanya orang baru, dia tak mahir lagi kan. Dia tak mahir lagi, dia kata dia tak nak buang, dia nak jimat masa. Bukan buang masa, dia nak jimat masa. Sebab kalau kita pakai daripada tanah, kita semai, okay, anak pokok tu ambil masa lebih kurang 1 bulan. Okay. Jadi ada orang, dia tak sabar. Saya pun salah seorang daripadanya lah. Okay, tak sabar. Jadi apa yang kita buat, satu lagi option yang kita boleh buat ialah saya pergi ke nursery, saya beli pokok. Bila saya beli pokok, contohnya macam ini ini adalah pokok terung. Okay, pokok terung. Kelebihan bila kita beli pokok tu sudah sedia ada. Okay, jadi kita boleh pilih pokok yang sihat ataupun pokok yang macam mana yang kita nak. Tapi kelemahan dia ialah kita hanya dapat beli pokok yang ditawarkan dekat nursery tu. Okay. Maknanya kalau saya nak terung bulat, ini terung panjang, jadi saya tak dapat apa yang saya nak kan. Maknanya dia terhad. Jadi kelebihan kalau kita semai sendiri tu, kita lebih terbuka dan lebih jimat. Sebab benih adalah lebih murah daripada pokok. Cuma kita terpaksa tunggu, tapi kita dapat pokok yang banyak. Okay, jadi sekarang katalah saya nak pilih pokok. Saya pergi ke nursery. Kalau saya nak pilih pokok terung, ramai orang bila dia nak pilih, dia akan pilih pokok yang dah berbuah. Sebab buah dah cantik kan.
Dia kata balik kita alih je lah. Okay. Cili pun sama. Kalau kita nak beli pokok cili, kebiasaannya kita akan ada tendensi, kita tengok pokok yang dah penuh dah dengan buah, kita pun beli. Bila kita balik, kita alih pokok mati. Sekali alih pokok mati, 2 kali alih pokok mati, 3 kali kita pun kecewa. Kita pun kata, tangan panas kita kata. Okay, tangan panas. Sebenarnya bukan tangan panas. Okay. Sebenarnya kita pilih pokok yang dah tak betul. Dan orang nursery, dia nak jual. Okay. Bila nak jual, dia tak kira sama ada pokok tu menjadi ataupun tak. Yang dia kira, kalau dia jual, pokok tu laris tak? Okay. Beza. Okay. Pokok yang laris ataupun pokok yang kita tanam tumbuh. Okay. Masalah sekarang, katalah saya beli pokok yang dah berbuah. Okay. Saya beli pokok yang dah buah. Okay. Apa yang berlaku ialah tenaga yang banyak pokok itu hasilkan, tengok ayam saya. Bila saya start je mengajar, dia pun start berkokok. Okey. Sekarang macam ni. Bila saya pilih pokok, kalau saya pilih pokok yang ada buah, okay, maknanya pokok tu dia akan tumpu kepada buah tu. Segala tenaga dia tumpu pada buah tu. Okay, sebab buah tu bakal jadi anak dia kan. Macam kita juga, segala tenaga kita akan tumpu, okay, untuk membesarkan anak kita. Pokok pun sama. Okay. Jadi sekarang, kalau pokok tu berbuah, kita ambil pokok tu, kita alih. Okay, kita bawa balik ke rumah, kita alih. Masalah dia sekarang, bila kita alih, akar dia cedera. Okay. Kalau dalam keadaan biasa, dia akan berusaha untuk baiki akar dia. Tapi sekarang dia tak mampu buat macam tu. Kalau dia buat macam tu, buah tu rosak. Okay. Dia paksa pilih. Sama ada nak tumpu pada buah atau nak tumpu pada akar. Kebiasaannya, dia akan tumpu pada buah. Bila dia tumpu pada buah, dia tak develop akar dia. Jadi bila kita alih, dia nak serap makanan tak dapat, ya, pokok tu akan mati. Jadi sekiranya kita beli pokok yang dah ada buah, sekiranya kita beli juga. Okay. Apa yang perlu kita buat? Masa kita nak mengalih tu, semua buah kita potong buang. Dan kenapa kita nak beli yang ada buah kan? Okay. Semua buah yang ada kita potong makan lah. Kita potong makan. Okay. Kalau macam terung, maknanya kita potong buah tu. Kita jangan masa kita mengalih, kita alih bersama dengan buah. Kalau kita beli pokok cili, apa yang perlu kita buat? Ambil gunting, potong, semua buah buang. Okay, ambil bukan buang lah. Tuai, semua buah tuai. Bunga ni pun potong. Okay, bahagian pucuk tu semua kita pangkas. Then baru kita ambil pokok tu, kita alih. Okay. Jadi bila alih, dia kalau daun, dia tak dapat maintain, dia luluhkan je daun. Okay. Jadi dia akan boleh tumpu pada akar. Okay. Biasanya 4 hari akar dah settle, pokok tu akan jadi subur semula lah. Okay. Sekiranya kita ambil pokok cili tu, kita tanam dengan buah sekali, dia cuba nak selamatkan cili tu, biasanya pokok cili tu kekal atas pokok, tapi daun tu akan jadi kering, lepas pada 2 minggu pokok akan mati. Jadi kalau orang tanya, kenapa Cik Skandar saya beli pokok cili, saya alih, dia mati? Tangan saya panas ke? Bukan tangan panas. Okay. Tanah tak kena ke? Bukan tanah tak kena. Okay. Dia mati sebab dia nak tumpu pada buah dia. Jadi dia tak tumpu pada yang sepatutnya. Sepatutnya dia tumpu pada akar dia. Okay. Tapi pokok berbuah ni macam ibu kan. Dia tak akan jaga diri dia. Dia akan jaga anak dia dulu. Okay. Sebab tu zuriat. Pokok pun sama. Jadi maknanya, sekiranya kita nak menanam, okay, yang pokok yang dah besar, kita beli, jangan beli pokok yang dah berbuah. Ini untuk pokok jenis sayur lah, sayur buah. Jangan beli pokok yang dah berbunga. Kalau beli juga, tak usah alih lah. Okay, tak usah alih. Kalau alih, pokok akan mati.
Kalau nak alih, okey. Kalau nak alih, apa yang perlu kita buat? Kita buang. Okey, kita buang buah tu. Okey, sekarang katalah saya buat macam ni. Ini pokok terung. Saya nak alih pokok terung ni. Macam mana saya nak pastikan dia subur? Okey, cara dia macam ni. Okey, hati ya. Okey. Nombor satu sekali, buang daun dia. Jangan kata sayang Cik Sukandar, saya nak buang daun dia. Okey, buang daun dia. Okey, nombor dua, buang tunas dia. Okey. Sekarang daun tak ada, tunas utama tak ada. Pokok ni tak ada alasan nak jaga daun. Dia tak ada alasan nak jaga daun. Jadi apabila saya alih je pokok ni ke dalam pasu yang lebih besar, okay, apa yang berlaku sekarang? Dia boleh tumpu kepada pertumbuhan akar. Okay, dia akan tumpu pada pertumbuhan akar. So bila dia tumpu pada pertumbuhan akar, insya-Allah pokok ni akan tumbuh dengan subur. Tunas jangan risau. Sebab celah-celah daun ni ada tunas. Okay. Celah-celah daun ni ada tunas, insya-Allah nanti dia akan keluar bercabang lah, dia akan keluar dengan rimbun. Jadi hari ni apa yang saya akan buat, saya akan alih raya pokok ni. Okey, saya alih pokok ni. Kemudian minggu depan kita tengok apa hasil dia. Jadi tanah yang ni saya guna tanah potting soil yang saya ada lah. Maknanya tanah kebun saya campur dengan tanah yang mengandungi, yang bercampur dengan kandang, baja kandang. Itu sebab saya ada ternak ayam yang bahagian yang pernah ada tinja ayam lah, tapi dia dah hancur dia dah hancur. Okay, sekarang apa yang saya buat, saya buka je bekas ni. Jadi yang ni dia guna serbuk, coconut coir, kokopit, kokopit. Jadi kalau kita perhatikan ada akar dia tumbuh cantik kan? Akar dia tumbuh cantik. Jadi saya alih lah. Okey, gali je tengah ni. Sertak je semayang ni. Anak pokok ni sertak je kat tengah. Okey. Kemudian nanti saya tambah tanah lah. Saya tambah tanah sehingga dia penuh Dia penuh. Dia lebih kurang jadi macam ni lah. Okay. Ini tak cukup lagi tanah. Saya tambah lagi nanti sampai penuh. Okay, tanah yang kalau kita beli lah, kita boleh guna tanah yang macam ni, organic planting soil. Okay, yang ni saya beli kat kedai RM2 ke, kat kedai RM2. Sebagai contoh lah, sebenarnya kat rumah saya ada tanah lain. Okay, jadi kalau nak guna, kita boleh guna organic planting soil. Kita campur lah. Okay, campur. Ini saya akan campur sampai penuh. Tapi ini macam ada tanah hitam je. Pastikan tak ada tanah bakar ya. Kalau ada tanah bakar, kita akan fail lah. Kita punya semayang ni. Sebab dia baru lagi. Okay. Dia belum sedia lagi untuk guna tanah bakar. Okey, sekarang bila kita buat macam ni, sekarang musim hujan, ada kemungkinan tanah ni dia tak akan lalukan air dengan elok. Takkan. Sekiranya kita rasa macam tanah ni tanah yang akan jadi padat, kita cari satu lagi bahan, iaitu pasir. Yang ni saya guna tanah merah tanah merah. Jadi kandungan tanah merah ni sebenarnya kita nak ialah tanah yang berketul. Kita akan belajar nanti bila bab tanah nanti. Tapi hari ni saya tunjukkan je apa yang saya campur. Jadi tanah yang saya nak, sekarang saya nak campur ialah pasir yang kasar ataupun yang berketul macam ni. Yang macam ni. Jadi saya akan campur je lah kat tanah ni. Sepatutnya saya gaul lah. Saya letak je dulu. Yang ni untuk ilustrasi ni saya letak dulu. Kenapa kita nak tanah yang berketul ni? Sebab kalau kita guna tanah yang halus yang halus,
ruang udara dalam tak banyak. Okey, bila tak banyak, bila hujan nanti dia akan jadi mampat. Bila jadi mampat, air tak boleh mengalir. Bila air tak boleh mengalir, dia bertakung lah. Masalah bila air bertakung, akar akan reput dan mati. Jadi kalau tanah tu ada pasir, dalam dia ada pasir, akan terdapat ruang-ruang antara pasir itu. Ada ruang-ruang antara pasir, jadi tanah ni air boleh mengalir dengan elok lah. Saliran dia jadi elok. Dia tak adalah masalah kekurangan udara dalam nanti. Okay. Jadi tak ada masalah kekurangan udara, insyaAllah pokok akan tumbuh. Okay. Jadi yang ni, saya letak lebih kurang macam ni ya. Saya letak lebih kurang macam ni. Nanti kita tengok minggu depan apa jadi. Sekarang, bila kita dah alih, pokok akan tumbuh subur lah. Okay. Yang ini saya alih minggu lepas 1 minggu. Okay. Jadi, yang ini adalah pokok basil. Okay. Pokok selasih ya. Bukan selasih. Ini adalah pokok hairy basil ataupun pokok kemangi. Okay. Kemangi. Sekarang, ada pokok dia macam ni.